Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bincangkan latihan minda 2.1 di bawah modul 2, iaitu klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Untuk latihan minda ni 2.1, kategorikan setiap akaun yang berikut ke dalam komponen yang berkaitan. Komponen ni merujuk kepada akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Sebelum kita jawab soalan ni, kita lihat dulu bentuk format akaun perdagangan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Penting untuk pelajar ingat format ni untuk akaun perdagangan. Maksudnya daripada aturan dia, daripada atas, mula dengan apa, mula dengan jualan, sehinggalah kita dapat untung kasar dan juga untung bersih. So kita kena ingat step by step. Juga penyata kedudukan kewangan. Mana yang dulu? Aset bukan semasa, kemudian aset semasa. Kita kena ikut aturan dia. So macam mana kita nak ingat? Caranya ialah kita membuat draft. Kita gunakan kertas kosong, kertas yang ni lah, test pad dan sebagainya. Kita tulis. Cuba kita ingat apa yang kita hafal tadi dan kemudian kita tulis. Bila kita tulis, jualan, kalau tak ingat, ulang balik pada atas. Sampailah kita ingat. Sebab apa? Kebiasaannya soalan-soalan yang melibatkan penyata kewangan ni. Penyata kewangan ni dia akan keluar untuk peperiksaan dalaman dan juga peperiksaan yang sebenar, iaitu SPM. Kalau tidak soalan wajib, dia akan jadi soalan pilihan. Mesti kuasai. Untuk tajuk ni so kita tunjuk contoh dekat buku teks. Inilah akaun perdagangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2016. Komponennya ialah yang sebelah kanan ni. Komponen jualan bersih, daripada jualan, pulangan jualan, jualan bersih. Itulah komponen jualan bersih. Kemudian kos jualan. Komponen kos jualan ni bermula dengan inventory awal, ada belian pulangan. Kita punya ni sampai dapat dia punya kos jualan. Itulah kita kena, caranya mudah saja. Kita kena tulis balik apa yang kita baca tadi. Dia akan berulang. Soalan-soalan ni dia akan berulang. Kalau ada tambah pun, kita biasanya yang tambah kita tambahan. Kalau ada tambahan, dia mungkin tak banyak. Kalau akaun untung rugi, ada dua komponen, iaitu komponen hasil dan juga komponen belanja. Hasil, diskaun, komisen, belanja ni contoh lah. Contoh belanja. Sebenarnya banyak lagi belanja. So melalui latihan yang kita buat, kita akan ingat. Inilah belanja. Untuk PKK ataupun dipanggil penyata kedudukan kewangan. Untuk penyata kedudukan kewangan, komponennya ada 5. Bagi komponen aset semasa ni berada dalam penyata kedudukan kewangan. Bermula dengan komponen aset bukan semasa, kemudian aset semasa, liability semasa, kemudian equity pemilik dan juga liability semasa. Itulah komponen yang kita perlu ingat di tingkatan 4 dan juga dibawa ke tahun hadapan ataupun tingkatan 5. Untuk SPM ni memang kena kuasai. So soalan ni boleh dikatakan sangat popular, sangat favourite untuk keluar dalam peperiksaan. So kita kuasai ni, mesti kuasai. Untuk subjek prinsip akaun mesti kita kuasai. So kita akan tulis jawapan dia. Kategorikan setiap akaun berikut ke dalam komponen yang berkaitan. Tunai dan sebagainya lah. Kita akan rekod satu demi satu. Yang pertama iaitu tunai. Kita rekod dekat
aset semasa. Kemudian jualan. Okey, jualan dekat komponen jualan bersih. Kemudian pulangan belian. Pulangan belian di bawah komponen kos jualan. Okey, kemudian upah atas belian, okey, di bawah komponen kos jualan. Kemudian pinjaman di bawah komponen liability bukan semasa. Okey, kemudian angkutan masuk. Okey, angkutan masuk dia terlibat secara langsung dengan membeli barang. Okey, so dia adalah di bawah kos jualan. Okey, angkutan masuk. Okey, kemudian angkutan keluar ni melibatkan kos tidak secara langsung dengan pembelian barang. Okey, so di bawah belanja. Okey. Okey, kemudian alat tulis. Alat tulis adalah belanja. Okey, kemudian faedah pinjaman. Okey, faedah pinjaman ni kita pinjam duit, so kita dikenakan charge. Okey, ataupun faedah ni adalah belanja, faedah. Okey, kemudian kadar bayaran. Okey, bil air, bil elektrik, internet dan sebagainya di bawah belanja. Okey, kemudian inventory akhir. Okey, inventory akhir ni ada dua tempat lah. Satu dekat kos jualan, satu lagi dekat aset semasa. Okey, kemudian akaun belum timba, iaitu pelanggan yang membeli barang dengan kita secara kredit dianggap sebagai aset semasa. Okey. Okey, kemudian modal. Modal di bawah equity pemilik. Okey, kemudian belanja am. Okey, yang ni memang belanja. Kemudian premis. Okey, premis. Okey, kita operasi perniagaan kita, tempat operasi kedai kita. Okey, perniagaan kita dia adalah aset bukan semasa. Okey, seterusnya ambilan. Ambilan ni adalah catatan kontrak. Okey, mengambil barang, pemilik mengambil barang untuk anaknya, untuk sendiri, dia anggap sebagai equity pemilik. Okey, dia akan mengurangkan modal. So di bawah equity pemilik. Okey, seterusnya komisen diterima, dia adalah hasil. Okey, yang kita dapat komisen, okey, hasil daripada jualan barang, mungkin syarikat ataupun pembekal tu dibagi komisen kat kita. Okey. Okey, seterusnya ialah faedah simpanan. Faedah simpanan ni bila kita simpan duit, kita dapat faedah dia. So dianggap sebagai hasil. Okay, seterusnya akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni adalah pembekal. Okay, kita beli barang dengan dia secara kredit, dia anggap sebagai liability semasa. Okay, kemudian terakhir alatan kedai. Okay, alatan kedai, contoh kalau perniagaan burger, okay, dia punya ni kan, canai dia, tempat tekan roti dia, okay, itu di bawah aset bukan semasa. Okay, so kita dah selesai menjawab latihan minda 2.1. Okay, latihan minda 2.2. Okay,
Kalau buku teks tu kita rujuk di muka surat 46. Okey. Muka surat 46, soalan dia minta kita melengkapkan jadual yang berikut. Hasil operasi, hasil bukan operasi. So apa dia punya definisi dia dan juga contoh akaun. So kita akan lihat hasil operasi dengan hasil bukan operasi. Kita terus rujuk daripada buku teks, okey, untuk kita lebih jelas dia punya ni maksud dia dan juga contoh dia. Okey. Okey, untuk hasil. Okey, hasil ialah kita punya definisi lah, merupakan pendapatan perniagaan yang dijana sama ada melalui operasi perniagaan ataupun bukan operasi perniagaan. Okey. So pendapatan perniagaan dijana sama ada melalui operasi perniagaan ataupun bukan operasi perniagaan. Okey, dalam suatu tempoh perakaunan. Okay, itulah definisi dia. Mengikut prinsip pengetahuan hasil belanja termasuklah wang. Okey. Maksudnya apa yang kita terima duit. Okey. Yang sudah diterima dan juga wang yang akan diterima. Okey, yang akan diterima ni maksudnya pelanggan kita belum bayar lagi. Okey, belum bayar lagi. Kita akan dapat mungkin bulan hadapan, tahun akan datang. Okey, so itu tetap dianggap sebagai hasil. Okey, dalam pengiktirafan hasil dan juga belanja. Okey. Dia punya ni, kalau kita ni hasil operasi, okey, tadi soalan ni dia minta bezakan, okey, definisi untuk operasi dengan bukan operasi. Okey, so pendapatan hasil operasi okey, hasil operasi pendapatan yang dijana daripada aktiviti harian perniagaan. Okey, pendapatan dijana daripada aktiviti harian perniagaan. Okey, itulah definisi untuk hasil operasi. Okey, ataupun pendapatan daripada jualan barang niaga atau perkhidmatan. Okey, merupakan sumber utama bagi jenis hasil ini. Okey, so dia punya ni bukan sekadar kita jual barang. Kalau kita buat perkhidmatan, contoh perkhidmatan tuition, perkhidmatan membasuh kereta, tetap dianggap sebagai hasil operasi. Okey, mengikut jenis. Okey, kalau kedai runcit, okey, hasil operasinya adalah menjual barang. Okey, menjual barang runcit. Okey. Okey, so dia punya contoh kita boleh lihat contoh hasil operasi kat sini kita tengok bawah dia. Okey, dia bagi contoh ni, dia bagi situasi lah. Okey, kalau kedai kain, jualan kain. Okey, bagi firma guaman ialah yuran guaman. Okey, dibagi hasil operasi ataupun perkhidmatan. Okey, perkhidmatan lah. Okey, sebab dia ni kan dia bagi perkhidmatan kepada pelanggan dia kalau guaman. Okey, sama juga sebagai kalau kita sebagai firma perakaunan, kita bagi servis. Okey, menyediakan akaun, okey, membuat penyata, okey, penyata kedudukan kewangan dan sebagainya. Okey, contoh ni ialah komisen diterima dan juga dividen diterima. So dividen diterima ni merujuk kepada perniagaan tersebut memang dia berasaskan pelaburan. Okey, contoh perbankan. Okey, perbankan ni dia banyak terlibat dengan perniagaan pelaburan. So dia boleh jadikan operasi utama dia. Okey, aktiviti harian sektor perbankan. So dianggap sebagai hasil operasi. Okey, so daripada pelaburan tu dia dapat pulangan dividen. Okey, dipanggil dividen diterima. Okey. Okey, hasil bukan operasi, kita lihat dia punya definisinya, dijana daripada aktiviti yang berkaitan secara tidak langsung dengan aktiviti utama. Okey, selain daripada aktiviti utama. Okey, tidak langsung. Okey, so contoh dividen. Okey, dividen daripada pelaburan dan keuntungan jualan aset bukan semasa. Okey, dividen daripada pelaburan, contoh kita ada perniagaan kedai runcit. Okey, dalam masa yang sama kita membuat pelaburan. Okey, membeli saham PNB, okey, Permodalan Nasional Berhad. Okey, ada juga dia beli, okey, dia buat simpanan daripada mana? Daripada tabung haji, kemudian dapat dividen. Okey, itulah dividen daripada pelaburan.
Okey, keuntungan jualan aset bukan semasa. Okey, mungkin perniagaan kita ni mempunyai lebih kenderaan. Contoh, kita ada sebuah lori yang tak digunakan, kita nak jual. Bila kita jual, kita dapat dia punya ni jual tu lebih tinggi daripada harga yang kita beli. So perbezaan harga tu dianggap sebagai keuntungan. So dianggap sebagai hasil bukan operasi. Okey, so kita dah menjawab ni lah. Okey, kita sudah menjawab soalan 1, hasil operasi juga hasil bukan operasi. Okey, so yang kedua ialah aset bukan semasa dan juga aset semasa. Okey, aset bukan semasa dia nak minta dia punya ni ciri-ciri. Okey, apakah ciri-ciri dia dan juga contoh. Okey, kita tengok aset bukan semasa. Okey, so kita lihat dia punya ciri aset semasa dengan aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa, okey, kalau definisi, okey, dia boleh diklasifikasikan berdasarkan tahap kecairan. Okey, so kita boleh jawab dari segi tahap kecairan, hayat penggunaan dan juga ketahanan aset. Okey, so kita lihat satu. Okey, aset perniagaan yang bersifat tahan lama. Okey, tahan lama, okey, boleh digunakan melebihi 1 tahun kewangan. Okey, dan mempunyai tahap kecairan yang rendah. Maksud rendah ni maksudnya kita beli aset tersebut, so kita tak akan jual dalam tempoh setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Itulah dia punya tahap kecairan dia. So contoh kat sini ialah premis. Okey, premis termasuk bangunan kedai, gudang, okey, kemudian kenderaan, kelengkapan, okey, penyaman udara, peti sejuk tu di bawah kelengkapan, alatan pejabat, okey, komputer, mesin cetak, pengimbas, barcode dan juga perabot. Okey, perabot ni termasuk rapat merah, meja, kaunter dan juga kabinet. So dia punya ni jawapan ni boleh bersifat tahan lama. Okey, dia punya melebihi 1 tahun kewangan dan juga tahap kecairan yang rendah. Okey, itu ciri aset bukan semasa. Okey, kalau aset semasa, aset perniagaan yang dapat ditukar, okey, kepada bentuk tunai dalam jangka masa setahun, okey, dan mempunyai tahap kecairan yang tinggi. Okey, so dia punya ni kan, okey, ditukar dalam bentuk tunai dalam masa setahun, okey, kurang daripada 12 bulan. Okey, dan juga tahap kecairan yang tinggi. Okey, dia punya ni kan, maksudnya perubahan aset tersebut tu cepat. Dalam tempoh setahun tu dia boleh naik dan turun. Okey, contoh kita lihat tunai. Okey, tunai contoh pada awal bulan RM1,000. Okey, pada hujung bulan, okey, boleh jadi 500, boleh jadi meningkat 1,500. Okey, so dia punya itulah tahap kecairan dia adalah tinggi. Contohnya lah inventory barang niaga, akaun belum terima, tunai di tangan, yang kita pegang duit tu tunai di tangan, deposit tetap, okey, kadar bayaran, pelaporan dan juga tunai di bank. Okey, tunai yang kita simpan dalam bank. Okey, itulah dia punya contoh. Okey, so kita dah jawab aset bukan semasa dengan aset semasa. Okey, okey, dari segi ni liability bukan semasa dengan liability semasa. Okey, liability semasa. Okey, so kita lihat ciri dengan contoh dia. Okey, okey, liability bukan semasa. Okey, liability bukan semasa ni dia punya ni kan, kalau ikut definisinya adalah hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan. Okey, yang kita pinjam duit, okey, yang kita beli barang secara hutang. Okey, so hutang perniagaan kepada pihak luar. Okey, so ialah tuntutan pihak luar. Okey, so dia punya ni dua. Okey, dia punya ni dua jenis liability bukan semasa dengan liability semasa. So apakah ciri dia? Okey, kalau liability bukan semasa, hutang luaran mengambil masa melebihi 1 tahun kewangan untuk menjelaskannya. Okey, okey, so hutang jangka panjang dipanggil hutang jangka panjang. Sebagai contoh, okey, pinjaman dan juga gadai janji. Okey, so dia punya ciri ni kita boleh kata hutang mengambil masa lebih daripada 1 tahun. Okey,
ataupun dipanggil hutang jangka panjang. Okay, contoh pinjaman bank yang kita pinjam duit dengan bank, gada janji melibatkan contoh barang kemas, okay, emas, okay, kita pergi kat pajak gadai, okay, Ar-Rahnu ke ataupun mana-mana pajak gadai, kita pajak kita punya barangan kemas kita, okay, contoh emas, kemudian kita dapat pinjaman, okay, dalam beberapa tempoh, okay, so kita kena bayar semula, okay, bayar semula apa yang kita pinjam dengan keuntungan dia. Kalau tak boleh bayar, so kita terpaksa gadaikan, okay, kita punya barang kemas tadi, okay. Okay, untuk liability semasa, dia punya ciri dia ialah hutang luaran mengambil masa kurang daripada 1 tahun kewangan. Okay, kalau tadi melebihi, yang ni kurang daripada 1 tahun kewangan. Okay. Liability semasa bersifat hutang jangka pendek. Okay, kalau tadi hutang jangka panjang, ni adalah hutang jangka pendek. Contoh akaun belum bayar dan juga overdraft bank. Okay, akaun belum bayar ni merujuk kepada pembekal, okay, pembekal kita yang kita beli barang. Kalau overdraft bank ni merujuk kepada kita telah menggunakan duit bank terlebih. Okay, dia ni keistimewaan ni kepada kita apabila kita buka akaun semasa. Akaun semasa dalam bank. Biasa kalau perniagaan dia akan buka akaun semasa. So bank bagi kelebihan kat situ, adalah hak dia. Kita boleh guna duit, contoh simpanan kita 1,000 dalam bank, tapi kita dah gunakan 1,200. Okay, 200 tu dianggap sebagai overdraft bank. Okay, so adalah cas yang kita kena. Okay, so itulah ciri-ciri dia. Okay. Okay, so kita dah menjawab liability hutang semasa dan juga liability semasa. Okay, dia punya soalan yang kedua, tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar ataupun salah. Okay, kita tulis simbol salah dan juga simbol right. Okay, simbol betul. Okay, aset bukan semasa dibeli adalah untuk dijual semula kepada pelanggan. Okay, kenyataan ni adalah salah. Okay, salah sebab aset bukan semasa ni dibeli untuk digunakan. Okay, bukan untuk dijual, melainkan ditulis belian barang ataupun inventory. Inventory dia beli untuk dijual semula, itu betul. Kalau aset bukan semasa dibeli untuk digunakan. Okey, kemudian yang B, liability merupakan tanggungan hutang perniagaan terhadap pihak luar. Okey, hutang perniagaan, okey, hutang kita kepada pihak luar. Okey, contoh akaun belum bayar. Okey, yang ni adalah benar. Okey, so kita tanda right. Okey, equity pemilik ialah tuntutan pemilik terhadap aset perniagaan. Okey, kenyataannya adalah benar. Okey, sebab kita sumbang modal. Okey, kita sumbang modal, contoh duit 10,000 kenderaan kita, so dianggap sebagai equity pemilik. So itulah tuntutan pemilik, okey, terhadap aset perniagaan. Okey, so apakah pulangan dia? Okey, kita dapat untung bersih. Itulah pulangan kita apabila kita sumbang modal dalam perniagaan. Okey, so dianggap sebagai aset perniagaan, ni adalah benar. Okey, yang di pendapatan daripada jualan barang niaga dianggap sebagai hasil bukan operasi. Okey, pendapatan daripada jualan barang niaga. Okey, dia sebenarnya adalah hasil operasi. Okey, hasil operasi. Okey, jawapan ni, kenyataan ni adalah salah. Okey, sebab dia kata bukan. Okey, kalau bukan operasi ni, contoh tadi dividen daripada pelaburan. Okey, kemudian apa lagi, penjualan aset. Okey, untung daripada jualan aset bukan semasa, itu adalah contoh hasil bukan operasi. Okey, di dalam setiap situasi berikut, kenal pasti sama ada aset diklasifikasikan sebagai aset semasa ataupun aset bukan semasa. Okey, kita lihat situasi ini. Okey,
kedai alat elektrik Kevin mengeluarkan sebuah mesin kipas untuk kegunaan kedai. Kipas meja tersebut merupakan kedai elektrik ni boleh jual kipas, penghawa dingin dan sebagainya. So maksudnya dia ambil satu barang niaga untuk kegunaan kedai. Mungkin untuk tempat ni kan, tempat pejabat dia tu nak pasang satu kipas, kipas meja. Bila dia ambil inventory digunakan sebagai kegunaan kedai, so dia di bawah boleh dianggap sebagai kelengkapan kedai. Kelengkapan kedai, so dianggap sebagai aset bukan semasa. Walaupun barang dia sendiri tapi dia declare, dia isytiharkan bahawa dia ambil satu barang niaga untuk digunakan dalam kedai. Tak ada masalah, boleh guna, cuma kita kena rekod. Kena rekod aset bukan semasa. Yang kedua, situasi yang kedua, B, Puan Syamsiah membeli 10 buah mesin tarik elektronik untuk dijual dalam kedai bekalan pejabatnya. Mesin tarik berkenaan merupakan dalam pejabat biasa mesin tarik elektronik ni yang kita nak tarik dokumen. Dokumen secara manual. So kegunaan mesin tarik ni sangat kerap digunakan. So dia beli 10 mesin tarik. Dalam tempoh setahun mungkin ada yang rosak. Dalam 10 ni ada 10, mungkin 5, mungkin 6 yang rosak. So bila dia punya ni dia punya tahap kecairan ataupun dia punya kegunaan ni tak sampai setahun, kita anggap dia adalah aset semasa. Aset semasa. So dia punya ni jawapannya lah aset semasa. Seperti macam kita ni lah, kalau pejabat biasa dia beli alat tulis. Alat tulis yang banyak, dia beli banyak-banyak alat tulis. So mungkin diguna setahun, dalam tempoh setahun tu digunakan separuh. Lebih tu, yang lebih, ada orang panggil apa, ada stok, kita panggil inventory. So dia anggap sebagai aset semasa. Aset semasa. Sebab dia punya ni kan tak sampai setahun. Kalau macam tadi kedai elektrik Kevin tadi lebih daripada setahun. Biasa kipas ni takkan rosak dalam tempoh setahun. Kita pasang mungkin lebih daripada setahun lah. Boleh jadi 2 tahun, boleh jadi 3 tahun. So kita dah menjawab 2.2. Semoga bermanfaat.